Assalamualaikum dan selamat malam. Kita bertemu lagi dalam Jungle Story daripada Syawal. Okay, so Alhamdulillah setakat ini korang memberikan sokongan kepada saya dan saya akan terus untuk memaparkan kisah-kisah misteri yang seringkali menjadi salah satu tanda persoalan adakah ia benar ataupun tidak. Pagi untuk malam ni saya ingin merungkaikan ataupun introduction tentang entiti iaitu berkata kita macam sesi temu bual ataupun sesi temu bual bukan sesi mengenali entiti tersebut. Antara perkara-perkara yang seringkali menjadi salah satu tanda tanya. Okey, menjadi salah satu tanda tanya, kadang-kadang kita terdengar ataupun terlihat kelibat ataupun cahaya, maka kita akan mengatakan bahawa itu adalah perkara tersebut, iaitu entiti. Okey, kadang-kadang kita rasa macam kita melihat dia. Okey, kadang-kadang kita rasa macam oh dia. Okey, kadang-kadang oh dia. Okey, pernah tak ada mitos-mitos, okey, antara mitos-mitos yang pernah terjadi dalam kalangan kita. Okey, antaranya adalah jangan tegur. Okey, kalau tegur apa jadi? Okey, itu antara yang pertama. Yang kedua, jangan tegur tentang dia punya bau. Jangan kata benda tu bau wangi. Nanti benda tu datang. Okey, kalau boleh cakaplah benda yang sebaliknya. Okey, itu antara mitos-mitos. Okey, yang mitos yang ketiga iaitu tentang iaitu berkaitan dengan bau bunyi burung hantu ataupun waktu malam. Okey, sering kali dipercayai dalam kalangan turun temurun, okey, daripada kalangan nenek-nenek kita, atuk-atuk kita, kalau terdengar bunyi burung ataupun bunyi burung tu seperti kuat, bermaksud benda itu jauh. Kalau bunyi burung itu sayu, ia sebenarnya sudah berdekatan dengan kita dan menunggu masa. Okey, jadi antara mitos yang berikutnya, okey, iaitu seseorang yang baru sahaja meninggal akan datang melawat. Okey, pernah dengar tak benda seperti itu? Kalau korang pernah dengar, okey, boleh komen dekat bawah, okey. Okey, so komen dekat bawah, pernah tak korang melihat ataupun mendengar mitos-mitos tersebut? Adakah korang percaya ataupun tidak? Saya nak kata ianya benar ataupun tidak tergantung kepada korang punya ni. Bagi saya tak kata saya tak percaya. Okey, saya tak kata saya macam menolak bulat-bulat. Okey, antara mitos yang kelima iaitu kalau kita berdiri ataupun berada di bawah pokok langsuya. Pernah dengar tak pokok langsuya macam ibarat pokok yang menumpang, dia bentuk macam ni. Kalau pokok tu dia ada pontianak ataupun langsuya tu sejenis hantu zaman kira hantu kategori orang Melayu lah. Okey, Pontianak, kuntilanak, hantu raya, pelesit. Okey, yang pernah saya kenal ataupun yang pernah saya mendekati iaitu hantu raya dan juga pelesit. Yang lain-lain saya tak pernah lagi lah setakat ni. Okey, nanti insyaAllah saya akan kongsikan beberapa kisah iaitu berkaitan dengan entiti tersebut. Okey, cuma hari ini saya nak kongsikan iaitu berkaitan dengan kisah tentang introduction tentang mereka, kewujudan mereka. Okey, saya nak kongsikan satu kisah misteri yang pernah berlaku kepada saya. Okey, saya kongsi yang supaya tak maksudnya saya tak menyeramkan dahulu. InsyaAllah yang seram tu yang melibatkan pergerakan ataupun sentuhan, seperti mana saya pernah kena lah. Okey, pernah sampai muntah darah, iaitu kisah santau. Okey, saya nak berkongsikan sedikit kisah seram iaitu kisah yang pernah berlaku sewaktu zaman sekolah dahulu. Siapa dulu pernah dengar iaitu kisah waktu sekolah? Iaitu kisah waktu sekolah dulu banyak, iaitu hantu loka. Hantu loka ni dia pernah duduk di atas loka, maka dia akan kira. Okey, seperti ini antara kiraan-kiraan dia untuk masa tu, dia panggil cube ataupun empat segi ataupun bilik, nama-nama seumpama dia. Satu bilik ada 4 orang, jadi dalam kalangan kita pasti ada yang tidur lambat. Okey, yang tidur lambat tu bermaksud
dia macam okey, contohlah saya tidur lambat, ada 3 orang lagi yang dah tidur. Okey, dia akan kira tau. 1 sudah tidur. 2 sudah tidur. 3 sudah tidur. 4 4 4 belum tidur. Seperti itu antara yang pernah menjadi viral waktu zaman sekolah. Zaman saya dahululah, zaman dulu punya 80 90-an. Okey, itu antara hantu loka lah. Hantu loka dia akan duduk di atas loka, agak creepy. Okey, yang tu antara kisah-kisah sekolah lah yang pernah terjadi lah. Okey, dan setakat ni tak pernah jadi kat saya lah masa sekat sekolah dulu. Okey, antara kisah sekolah iaitu hantu karipap. Seorang makcik kalau tak tutup pintu bilik kita, dia akan masuk dan akan jual karipap. Okey, macam contoh, kalau macam contoh pernah terjadi kepada 2 orang kawan saya nak kongsikan lah. Saya kongsikan pernah kisah yang pertama, iaitu kisah kami berempat. Okey, dia jenis yang macam kalau tak boleh tidur. Okey, member saya ni dia macam tak boleh tidur kalau terlalu gelap. Okey, selepas pukul 11 kita mesti light off. Okey, jadi bila kita tutup lampu semua, maka kita orang macam secara tak langsung dipaksa untuk tidur awal, supaya bangun awal, supaya cukup tidur ataupun rehat lah. Okey, seumpama ni. Okey, saya teruskan. Saya rasa macam muzik tak dengar pula. Dengar kan? Saya pun tak tahu. Okey. Boleh lah kot. Okey, saya teruskan Jadi saya nak teruskan kisah yang berikutnya. Okey, kisah ni kami berempat kiranya duduk dalam satu bilik ni. Okey, dia ni jenis macam yang tak boleh tengok benda yang gelap. Dia mesti ada cahaya walaupun sedikit. Masa tu kami tak ada handphone. Jadi pada waktu tu kiranya salah seorang antara 4 ni dia belum tidur, dan dia suka kalau boleh macam tidur lambat tu, dia macam nak buka pintu sikit, dia biarkan pintu. Okey, masa tu lebih kurang dalam seminggu ataupun 2 minggu, kisah tu tengah panas dalam kalangan asrama kami lah. Okey, lepas tu macam tak adalah, kita orang macam tak percaya. Kami bukannya tak percaya benda-benda lagu tu kan. Okey, tapi benda tu tak jadi kan. Okey, so hak member ni dia pun tidur lambat. Dia kata tak apalah, benda tu tak apa, tak ada apa-apa, biar api lah no. Bukanlah kita percaya, kita tutup je lah pintu, buka sikit biar ada cahaya, biar terang, kata dia lah. Okey, tak apalah, kami pun tidur bertiga. Nak dipendekkan cerita, makcik tu pun datang beli karipap. Dia jual karipap. Dik, karipap dik. Karipap dik. Dia bawa satu bakul dengan penuh karipap pada waktu tu. Jadi yang member ni dia pun macam karipap malam pukul 2 pagi. Dek, karipap seorang nenek tua yang diceritakan semula oleh my friend. Dia seorang nenek yang tua memegang satu bakul, macam bakul tu penuh dengan karipap lah. Dia ada alas tisu, bakul rotan, lepas tu dia pegang, okey, sambil berjalan. Okey, dek, karipap. Tak tahulah sama ada betul karipap tu, saya pun tak tahulah, wallahualam. Okey, saya teruskan cerita kisah yang kedua, iaitu pada masa tu tingkat 2. Okey, kami masa tu ada 4 tingkat. Tingkat 2 pernah dikacau, diganggu, tapi melalui luar tingkap. Okey, dia ketuk kat luar tingkap. Dek, karipap dek. Masa tu member ni tak perasan sangat. Okey, dia macam separuh sedar. Kurang dalam pukul 2 pagi, 2.30 pagi pada waktu tu. So dia macam buka tingkap lah. Masa tu dia tak sedar. Okey, dia tak sedar yang bahawa makcik tu terapung. Okey, tak terapung macam tu lah. So pada masa tu kiranya dia hanya menceritakan kepada kita orang lah. Pada keesokan hari ada makcik jual karipap macam tu lah. Kita orang pun kata macam kenapa? Dia jual kat mana? Kat tingkap. Hang bukan tingkat 2 ke? Lepas tu member ni pun cakap lah tingkat 2.
Ya Allah ya Tuhanku, macam mana dia boleh terapung kat tingkat 2 tu? Wallahualam. Okey, sejauh mana korang nak percaya ataupun tidak terserah pada korang. Itu antara kisah-kisah waktu sekolah. Yang ni ada satu kisah yang agak misteri dan pernah terjadi, dan seorang my senior histeria. Okey, pada waktu tu saya ceritalah lebih kurang dalam pukul 4.30 pagi. Pada waktu tu seandainya kami asrama penuh, siapa yang study lebih, dia akan dapat makan lebih, ataupun dikira macam untuk budak-budak kelas belakang, dia akan belajar lebih untuk orang kata apa, rajin, untuk menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kejar ataupun catch up student-student yang lain. Jadi seorang senior ni dia pun stay up lah sampai pukul 4.30, sampai subuh. Kadang-kadang dia tidur awal dulu, and then dia bangun pukul 3 pagi, lebih kurang macam tu. So pukul 4.30 dia akan stay up. Okay, stay up tu untuk berjaga, untuk orang kata apa, study, untuk dapat lebih buat homework terlebih dahulu, dan before masuk entering class, macam tu lah, refreshing ataupun refresh dia punya knowledge, supaya dia dapat catch up, ataupun mungkin waktu tu dia ada test ke whatsoever, kita tak tahulah, wallahualam. Jadi dia pun bangunlah seperti biasa. Setiap hari memang dia bangun awal. Okey, dia bangun awal, dia tidur awal, lebih kurang dah pukul 10 pun dia dah start tidur dah. And then dah balik daripada kelas malam, prep malam. So dia balik, terus tidur, dia tak makan apa-apa, dia terus tidur lah. Okey, dia prepare diri dia. So dia bangun lebih kurang dah pukul 3.30 hingga 4.30 macam tu dia bangun. And then saya tak tahu, Allah Alam, sama dia tidur balik ataupun teruskan sampai kelas. Bagi saya mengantuk jugalah. Okey, saya teruskan. Jadi sini ni pun belajarlah seperti biasa, dengan keadaan tingkap yang terbuka, dengan macam biasa. So tiba-tiba dalam lebih kurang dalam pukul 4.30 macam tu lah, lebih kurang lah, saya pun tak berapa arif jalan cerita dia. So lebih kurang 4.30 macam tu, and then ada dia macam suasana agak dingin, lepas tu suasana sejuk pada waktu pagi, dengan keadaan yang gelap, dengan suasana sepi, tiada siapa-siapa, suara siapa pun tak ada pada waktu itu, ketika itu, saat itu dan malam itu. Tiada siapa-siapa, hanya dia seorang sahaja yang stay up, yang lagi 3 orang ni tak stay up. Jadi dalam bilik dia sendiri, dekat corner lot, bahagian hujung bangunan, okay, so dia nampak cermin, boleh nampak padang luas, something like that lah. Okay, so bila dia baca-baca, okay, baca pada suatu hari dengan buat mathematician, semualah whatsoever dia buat latihan, sains dan biologi, whatever, tiba-tiba ada member ketuk. Dia tengah study ni, member tengah study, yang seorang ni tengah study, yang seorang lagi nak masuk bilik. Pintu tak kunci, pintu tidak berkunci. Jadi dia pun katalah, masuklah, aku tengah belajar ni. Dia ketuk lagi, tak bagi salam. Masuk, aku tengah belajar ni, aku nak habiskan homework. Ni, janganlah kacau, masuk je. Masuk, kalau nak tanya apa-apa, mahlah tanya. Okey, dia ketuk kali ketiga. Masuklah. Siapa tu? Awak tak nak masuk? Okey, dia kata orang sebelah. Yalah, orang sebelah, masuklah. Dia kata lagu tu lah. Member ni yang tengah study ni, masuklah, tahulah orang sebelah. Sambil dia bangun daripada tempat duduk, okey, dia pun berjalan dengan slow-slow pergi ke arah pintu. Orang sebelah tak tidur lagi ya? Dia kata tak tidur lagi. Tak apalah, tak tidur lagi, dia kata. Tak apa, dia pun buka pintu slow. Okey, buka pintu slow. Nampak member sebelah. Memang nampak sebelah. Dia dalam keadaan menyorok. Okey, dalam keadaan yang sebelah dia menyorok. Okey, dia menyorok. Macam dia menyorok. Kenapa ni mai masuk? Sambil dia tarik tangan. Dia tarik tangan kawan tu, hanya ada sebelah sahaja. Masya Allah. Okey, ada sebelah. Dia tarik tangan kawan tu, hanya ada sebelah sahaja. Dan senior tersebut histeria. Histeria tu bermaksud dalam level dia unconsciously, dia tak sedar, dia macam lemah semangat lah, bahasa senang, lemah semangat lah. So dia lemah semangat lebih kurang dalam 3 malam berturut-turut, dan ustaz pun baca lah surah apa semua tu, dan dia dikacau, diganggu. Dia sering kali diganggu dengan penanggal pun pernah jadi, penanggal kisah dia. Okey, itu sahaja saya nak kongsikan sedikit, iaitu cerita pada malam ni. Tak berapa nak
seram. Terserah pada korang sama ada korang nak percaya ataupun tidak. Jadi pada malam ni insya-Allah, okey, saya akan kongsikan cerita seram setiap malam. Insya-Allah saya akan cuba yang terbaik. Seandainya korang ada kisah seram, boleh kongsikan kepada saya akan cuba sampaikan dengan cara saya, iaitu storytelling. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan cerita anda, supaya kalau boleh cerita tu cerita yang benar lah, jangan buat-buat cerita, sebab kalau buat-buat cerita biasanya dia akan kacau balik. Okey, itu antara kisah-kisah yang pernah berlaku, dan insyaAllah saya akan kongsi kisah saka, kisah santau, kisah buatan orang, kisah tengah memandu, lepas tu ada yang menumpang, tengah naik motor, ada yang menumpang, lepas tu tengah buat paranormal, ada yang menumpang, banyak kisah menumpang. InsyaAllah saya akan kongsikan cerita berikutnya. Please like, share dan subscribe my channel insyaAllah. Okay, tolong like, yang mana yang tak suka tu like juga Okay, insyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak sebab support saya punya YouTube channel. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.